Allahu 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 Allah Allahu Allah. Muka surat 45, baris yang kelima daripada atas. Surat 45 baris yang kelima daripada atas, sebelah tepi. Baris yang keenam daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenamnya tertib seperti yang tersebut itu, dimulainya membasuh mukanya, kemudian dua tangannya, kemudian menyapu kepalanya, kemudian membasuh dua kakinya. Keenamnya keenam daripada rukun fardu wudu. Keenamnya tertib seperti yang tersebut itu, dimulai membasuh mukanya, kemudian dua tangannya, kemudian menyapu kepalanya, kemudian membasuh dua kaki. Jadi rukun tertib, rukun yang keenam tertib ini di antara rukun yang khilaf di kalangan ulama. 6 rukun wudu yang ittifaq, yang sepakat sekalian mazhab adalah rukun wudu hanyalah 4 sahaja, iaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki. Itu sepakat sekalian mazhab. 4 yang basah tu sepakat. 2 yang tak basah khilaf ulama. Mana 2 tak basah? Niat, tertib, tu tak basah tu. Hak basahnya basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Hak tu yang ittifaq. Sebab apa? Hak tu ni jelas dalilnya dalam Quranul Karim. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tu dalil yang terang. Adapun berkaitan dengan rukun yang pertama, niat, jumhur mazhab niat wudu adalah rukun. Melainkan dalam mazhab Hanafi, niat ketika berwuduk tidak menjadi rukun. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi sama dengan masalah mandi wajib. Niat ketika mandi wajib pun tidak menjadi rukun. Jadi kalaulah kita kata jumpa dengan orang yang tua baru belajar, kemudian barulah tahu berkaitan dengan rukun mandi wajib. Di antara rukun mandi wajibnya niat. Dia kata selama ni dia mandi wajib tak niat. Jadi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i kita ke, mana dia berhadap besar, mandi wajib dia tidak sah, maka sembahyang tidak sah. Macam mana sembahyang daripada muda sampai ke tua tu? Tu boleh turut pandangan Imam Hanafi, yang mana niat ketika mandi wajib seperti juga ketika berwuduk tidak menjadi rukun. Kemudian rukun yang keenam ini tertib menjadi rukun dalam mazhab Syafi'i kita dan menjadi rukun dalam mazhab Hambali. Adapun dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, tertib hanyalah sunat sahaja, tidak menjadi rukun. Sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman-Nya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Didatangkan dengan wa tu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka dan basuh tangan sampai ke siku, dan sapu kepala dan basuh kaki sampai kepada buku lali. Dia kaedah bahasa Arab, jikalau ataf dengan dan, dengan wa tu, wa baris atas tu lah, bermakna dan, di mutlaqil jami'i, dia tidak tertib. Mana-mana dulu pun tak apa. Ni asal kaedah bahasa Arab. Dia kalau nak tertibnya, faghsilu wujuhakum summa aydiyakum ilal marafiq summa summa fsahu bi ru'usikum. Dengan summa barulah tertib. Basuh muka kamu, kemudian basuh kepala, basuh muka kamu, kemudian basuh tangan sampai siku. Kalau summa dia kena tertib. Ataupun dengan pa, faghsilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marafiq. Itu baru dia kena tertib. Maka basuh muka kamu,
maka basuh tangan kamu ada ngepa tu baru tertib. Ini kaedah bahasa Arab. Sebab tu kalau tengok kepada dalil cara halusnya, dia sedap jugalah dalil pok benda ni. Hanafi, Maliki yang mengatakan tertib tidak menjadi rukun sebab dia ataf dengan waw. Banyak pula hadis-hadis yang lain, perkataan-perkataan sahabat contohnya. Contohnya perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Tidak aku peduli dengan anggota manakah yang aku mulakan. Dan ketika berwuduk dia tak kira. Ini cerita hukum ni. Cerita hukum pandangan mazhab-mazhab yang lain. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, la ba'sa an tabda'a bi rijlaika qabla yadaika. Tak mengapa engkau memulakan basuh kaki dua kaki engkau sebelum engkau basuh dua tangan engkau. Ni. Ini hak pandangan yang mengatakan tertib tidak menjadi rukun ketika berwuduk. Adapun dalam mazhab Syafi'i kitanya, walaupun dalam ayat Quran diatafkan dengan wa, dengan makna dan. Dia ataf dengan dan, dengan wa ni, fa'tif biwawin sabiqan aw lahiqa. Dia ataf dengan wa ni, dia tak kira lah mana dulu mana kemudian, asalkan ada je. Ni asal bahasa Arab lah. Ni contoh kita kata, telah datang oleh Ali dan Umar. Telah datang oleh Ali dan Umar. Dan tu siapa mari dulu tak tahu situ. Telah datang oleh Ali dan Umar, bukan Ali mari dulu, bukan, tapi dua-dua tu mari. Siapa dulu siapa kemudian tak kira. Kalau dia kata telah datang oleh Ali kemudian Umar, barulah Ali dulu, Umar nombor dua. Ini bahasa Arab dia gitu. Cuma dalam mazhab Syafi'i kitanya dan mazhab Hambali tertib menjadi rukun. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengekali berwuduk dalam keadaan mengikut susunan tadi. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Safa, berkaitan dengan Safa dan Marwah tu. Mana dulu? Mula Safa ke mula Marwah? Maka Nabi kata, ibada'u bima bada Allah. Mulalah oleh kamu sebagaimana yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran. Ayat Quran Allah Taala berfirman-Nya, innas safa wal marwata min sya'airillah. Dan Quran menyebut innas safa wal marwata. Quran sebut safa dulu, maka mula syair daripada safa. Maka hadis ni jugalah ulama yang bermadzhab Syafi'i pakar dalam masalah berwuduk. Dan Quran Allah Taala sebutnya faghsilu wujuhakum terlebih dahulu wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi mula sebagaimana yang dimulakan di dalam ayat Quran. Sebab itulah terkadang ini biasa berlakunya berkaitan dengan orang yang berwuduk, selepas selesai berwuduk tiba-tiba di tangan dia contohnya ada benda yang menghalang kata air, ada getah ke, ada sisi tak kira lah, ada getah ke sisi tak kira, maka kita wajiblah kena basuh semula sebab tangan tak rata. Terkadang orang jawab, dia kata basuh tangan pun sudahlah, tempat orang tak rata, sapu kepala tak payahlah, basuh kaki tak payahlah, tak dibuat dah kan. Ini kalau mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita yang mengatakan tertib tu rukun, kita wajib kena basuh sapu kepala, basuh kaki pula. Sebab walaupun tadi kita sapu kepala dah selepas basuh tangan, kita basuh kaki dah, tapi tangan rata ke tidak? Tangan tidak rata sebab ada benda yang menghalang. Tapi pada masa tu kita tak sedarlah di tangan kita tu ada getah contohnya. Tapi apabila tangan tak sempurna, walaupun kita sapu kepala, basuh kaki, tidak dikira. Mana apa? Selepas kita basuh tangan kita ada getah tadi, kita wajib kena sudahkan balik wuduk dengan sapu kepala, basuh kaki. Melainkan kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki, tak apalah, basuh tempat yang tak rata di tangan, tak payahlah sapu kepala, tak payahlah basuh kaki. Jadi tangan kemudian jadi dia tertib bukan rukun.
Tapi kalau ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ni, wajib ni sapu kepala semula selepas daripada kita perata air di tangan di tempat yang tak rata air. Sebab ada orang tanya mana masalah yang seumpama ni, dia kata ada ustaz jawab, apa perlu kita nak sapu kepala pula selepas daripada kita basuh di tangan kita tu, sebab saat ni kita buat sapu kepala dah. Kemudian kita basuh kaki selepas sapu kepala, apa keperluan kita ulang balik? Kita persoalan kita sekarang dalam mazhab Syafi'i kita, tertib adalah rukun wuduk. Maknanya tertib ni kena sempurna satu-satu anggota baru boleh berpindah. Sempurna satu-satu anggota baru boleh berpindah. Tapi kita tak sedar tadi tangan kita tak rata, tak sempurna, walaupun kita sudah berpindah sapu kepala basuh kaki, tetapi tidak dikira. Mana apa? Kena sapu kepala balik, kena basuh kaki balik. Ni TV ni TV 08 tak ada gambar. Siapa cara TV 08 tak ada gambar. Isu tolong ejah. Siapa tolong tak tahu lah ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ni berkaitan dengan wuduk ni, salah satu dia berukun, dia adalah tertib. Kalau kita pergi dalam masalah tayamum di masa akan datang, insya-Allah dia agak sukar sedikit lah, sebab dia dalam berwuduk wajib tertib. Dalam berwuduk wajib tertib. Kita cerita sebentar lalu. Jadi sekarang ni di tangan kita ada pembalut, ada seming ke apa ke, tangan patah. Kita basuh muka, kita basuh tangan tak rata air sebab ada seming, maka dalam mazhab Syafi'i kitanya kena ganti tempat yang tak rata air tadi dengan tayamum. Maka bila kita nak bertayamum, kita bertayamum mengikut tertib wuduk. Sekarang kita berwuduk, bila kita berwuduk, salah satu dari rukun dia adalah tertib. Kena sempurna satu-satu anggota baru boleh berpindah. Sekarang ni anggota yang bermasalah adalah tangan. Maka tangan anggota yang kedua. Hukum mana? Kena basuh muka wuduk terlebih dahulu serta niat. Kemudian basuh tangan. Tangan tak rata, boleh pindah pada sapu kepala? Tak boleh. Kena sempurnakan tangan tak rata tu. Nak sempurna macam mana? Ada seming, sempurnakan dengan tayamum. Mana kena tayamum dulu sementara di situ, berhenti dulu sekejap, kena bertayamum. Selesai tayamum, maka kita sudah menyempurnakan hak tak rata di bawah, seming di tangan. Maka tu baru boleh berpindah pada sapu kepala, wuduk semula, barulah boleh pindah kepada basuh kaki. Ini kalau faham dalam bab tertib, tak akan keliru berkaitan dengan tayamum ni. Sebab persoalan sekarang ni tangan dia bermasalah. Kalau kita nak bertayamum terlebih dahulu, kita belum basuh muka wuduk, bila belum basuh muka wuduk, tak ada timbul persoalan tangan. Kalau kita nak basuh muka wuduk, basuh tangan wuduk yang tak rata sebab ada pembalut di tangan, kita nak sapu kepala dulu, kita nak basuh kaki sudah, barulah kita nak gustam balik, nak tayamum untuk tangan. Mana di mana tertib dia? Macam mana kita boleh berpindah kepada sapu kepala dalam keadaan tangan kita belum sempurna dengan tayamum terlebih dahulu di tengah tu? Sebab kita berwuduk. Bila berwuduk dia ada tertib dia, kena ada satu anggota selesai baru boleh berpindah. Tangan tak rata air, sebelum kita selesaikan tangan, kita tidak boleh berpindah kepada anggota yang ketiga, sapu kepala. Macam nak selesai, nak sempurnakan tangan tak rata ni, memang tak boleh nak rata dah air, memang dia ada seming. Nak sempurnakan dia dengan tayamum sekali. Tayamum bila? Di giliran tangan lah. Sebab apa kena tika tu? Kalau kita selepas basuh kaki tak boleh ke? Macam mana kita nak sapu kepala? Tangan tak sempurna lagi. Sapu kepala, basuh kaki, kemudian nak tayamum. Tayamum sebab apa? Sebab tangan tak sempurna. Kalau tangan tak sempurna, macam mana sapu kepala? Macam mana basuh kaki? Mana ada tertib wuduk? Ini ke mazhab Syafi'i kita lah. Ini dalam bab tayamum. Adapun dalam mazhab ni Maliki Hanafi, dia cukup mudah.
Dia tidak ada tayamum. Kalau tangan tu ada pembalut, basuh tangan macam biasa, wuduk macam biasa. Ketika basuh tangan, sapu air sahaja di atas pembalut yang ada di tangan. Dia tidak perlu tayamum, dia tidak ada dua taharah dalam satu ketika. Ini bagi orang yang tak belajar, tak gapo payah nak belajar kaedah mazhab Syafi'i, asalkan dia sembahyang sahaja, berwuduk atas pembalut sapu air. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita agak sukar sedikitlah. Sebab dia ada selang-seli di situ. Mula-mula basuh muka, wuduk, basuh tangan, wuduk. Lepas tu berhenti pula sekejap. Berhenti sekejap nak sempurnakan tangan. Berhenti buat apa? Tayamum. Lepas tu barulah selesai tangan, barulah pindah sapu kepala, barulah pindah basuh kaki. Sebab apa? Tertib wuduk. Tertib adalah rukun ketika berwuduk. Dia tertib ni, tertib lain satu, mualat lain, kan gitu. Kita tertib ni bahasa Arab, mualat pun bahasa Arab, tapi bahasa Melayu tulis tertib juga. Bahasa Melayu ada perkataan mualat, ada mualat, ada perkataan bahasa Melayu ada mualat, ada. Kita makan habis dah sepinggan, nak tambah lagi tapi lambat mari. Lepas tu mari malah putus mualat kan gitu. Kita nak makan lagi, nak tambah, tapi tak ada masa kita nak tambah tu, kita pun duk congok, tangan nak basuh lagi, mari kita diam, malah dah kata. Malah putus mualat. Ke mana gapo gitu? Iya tu putus mualat. Kecakap terenung gitu. Bahasa buku tak ada. Hak Melayu kata mualat. Dia tertib mengikut susunan. Mualat ni apa ni? Serta-merta ke macam mana? Turut-turut. Mualat turut-turut. Tertib mengikut nombor, mengikut giliran, mengikut susunan. Dia tertib lain, mualat lain. Tertib adalah rukun wuduk dalam mazhab Syafi'i kita. Mualat ketika berwuduk sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Mualat sunat. Tertib rukun lah, tapi mualat sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Maknanya dia basuh muka tengah berwuduk ni, anak menangis. Dia jemburkan anak dulu. Jemburkan anak tengah-tengah nangis. Ayung tidur anak. Lama dah senggang, memang lama lah. Lepas tu macam mana? Sama balik lah. Dah tadi lama dah tadi. Orang panggil apa? Putus mualat. Lepas tu putus mualat. Dia mualat bukan rukun, mualat sunat. Maka kita sama balik lah. Tadi basuh muka selesai dah, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tetapi disunatkan kita mula daripada awal. Sunat kita mula daripada awal. Sunat kita mula daripada awal. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, qaul qadim mengatakan bahawa mualat wajib ketika berwuduk. Sama dengan mazhab Maliki, sama dengan mazhab Hambali, mualat ketika berwuduk adalah wajib. Jikalau putus mualat, kena mula daripada awal balik. Kita dalam mazhab Syafi'i, mualat sunat. Putus mualat tak ada masalah, sambung balik, tak payah ulang daripada awal. Tapi disunatkan kita mula balik daripada awal. Sebab apa? Sebab ra'i pandangan yang mengatakan wuduk kita yang putus mualat tadi dak pakai dah. Sebab dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, mualat adalah wajib ketika berwuduk. Putus mualat tak pakai wuduk. Dalam mazhab Syafi'i kita pernah Nabi sallallahu, dalam mazhab Syafi'i kita mualat hanyalah sunat sahaja. Kerana Nabi SAW pernah berwuduk separuh jalan, kemudian apabila panggil pada jemaah jenazah, Nabi tidak basuh kaki, tetapi Nabi sampai di tempat jenazah, Nabi sapu atas khuf yang kita sebut minggu lepas. Makna daripada sapu kepala sampai ke tempat jemaah jenazah, Nabi sapu di atas kasut muzah yang disebut minggu lepas. Nah, Imam Syafi'i mengatakan lama perceraian dia, memang putus mualat. Maka bila Nabi buat seumpama ni, menjadi dalil bahawa mualat tidak menjadi wajib.
Tapi dalam mazhab Maliki Hambali, mualat adalah wajib sebab berdalilkan pada hadis apabila Nabi SAW tengok ada kawasan wuduk yang tidak rata, Nabi suruh ulang balik wuduk. Ditengok di kaki seorang sahabat ada kawasan yang tidak rata air, Nabi SAW suruh sahabat ni ulang balik wuduk, bukan Nabi suruh basuh di kaki itu sahaja. Itu menjadi dalil bahawa hak tadi basuh kaki nak ulang balik tak boleh dah. Sebab apa? Cerah dah. Maka Nabi perintah ulang balik wuduk. Itu dalil yang mengatakan mualat adalah wajib. Ni cerita carekah je dalil ni. Kalau cerita panjang bab dalil, kita jadi pening kitanya. Sebab apa hadis ni gini, hadis ni gini. Kita sekarang ni pandangan-pandangan mazhab yang berbeza, bukan akalan imam-imam mazhab. Semuanya berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi pening. Sebab apa? Nabi seorang. Sebab apa? Hadis yang disabdakan oleh Nabi berbeza. Tu panjang cerita dia pula di situ. Sebab kita orang awam ni kadang-kadang, orang kebanyakan ni kadang-kadang timbul juga kemuskilan. Quran satu suti, Nabi seorang. Sebab apa tak boleh jadi satu pandangan? Siapa ke pak mazhab no, tak boleh buat menjadi satu pandangan. Ini kemuskilan kita orang awam ni. Dia banyak sebab dia yang menjadi berbeza pandangan dalam bab porong agama, cabang agama. Yang mana perbezaan pandangan telah diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sabdanya, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ulama berijtihad satu-satu pandangan, tepat pandangan tu 2 pahala, tidak tepat pandangan tu tetap dapat 1 pahala. Sebab itulah kita tak boleh lah pula. Ni hadis. Ni satu hadis ni seumpama ni. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan sebaliknya? Kena faham molek. Hadis yang dipakai oleh mazhab Syafi'i kemungkinan kita pun tak jumpa lagi. Jangan cepat kita jumpa satu hadis kita nak menetapkan hukum tak boleh. Sebab hadis Nabi SAW banyak, puluh ribu, ratus ribu hadis Nabi SAW. Cuma kita cerita ni untuk ambil sebagai panduan kita. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita sunat mualat, tetapi kalau ketika kita berwuduk putus dah mualat, moleknya kita ulang balik, jangan sambung. Walaupun mengikut pandangan mazhab Syafi'i kitanya boleh sambung, tapi ada pandangan lain mengatakan wuduk tu tak pakai dah, kena mula daripada awal. Moleknya kita mula daripada awal. Jadi kita dalam mazhab Syafi'inya, tertib adalah rukun wuduk wajib, mualat sunat ketika berwuduk. Tiba-tiba tadi kita sebut dalam masalah tertib sunat di si pandangan mazhab Maliki. Tiba-tiba dalam bab mualat ni pula wajib pula dia. Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah adalah anak murid pada Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik berpandangan tertib sunat, mualat wajib. Imam Syafi'i kita berpandangan tertib wajib, mualat sunat. Kan tu? Terbalik. Kan gitu? Terbalik guru dengan anak murid. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i, tertib sunat, mualat wajib. Pandangan Imam Syafi'inya tertib wajib, mualat sunat. Pening kita malam ni. Sekarang balik tak tahulah hak mana hak wajibnya, hak mana hak sunatnya. Peling dah kitanya. Kita tertib kita tahu dah tu rukun wudu. Rukun yang kenal kan. Kita maklum waktu giang kitanya. Lepas tu mualat tak ada dalam rukun wudu. Kita maklum mualat sunat. Tapi mazhab Maliki sebaliknya. Dalam mazhab Hambali dua-dua wajib, tertib wajib, mualat wajib. Dalam mazhab Hanafi dua-dua sunat, tertib sunat, mualat sunat. 4 mazhab berbeza belaka. Boleh ingat ni, boleh ditukar qadi dah. Tak apalah kita buka sikit. Tapi jangan lupa pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Jangan lupa pandangan dalam mazhab Syafi'i. Adapun ketika mandi wajib,
antara tertib dengan mualak ni, mana yang wajib, mana yang sunat. Ni hal lain. Ketika mandi wajib, tertib dan mualak, mana wajib, mana sunat? Ketika mandi wajib, tadi kita cerita wudu. Tertib wajib dalam mazhab Syafi'i kita, mualak sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Mandi wajib, tertib dan mualak, mana wajib, mana sunat? Tertib wajib, mualak sunat. Jadi macam wudu jugalah. Orang nak cerak aje ni. Tak pemah ni. Terbalik. Mualak wajib, tertib sunat. Kita pula. Dia mandi wajib ni ada tertib ke? Mandi wajib ada tertib? Ada tak tertib mandi wajib? Mana tertib mandi wajib? Anggota mana dulu? Anggota nombor 2? Anggota nombor 3 mana? Mandi wajib satu anggota je, mana ada banyak anggota? Mandi wajib hanya satu anggota daripada kepala paha kaki, mana ada tertib? Mana? Ada tertib mandi wajib? Anggota wudu ada tertib sebab anggota wudu ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Anggota tayamum ada 2. Muka, tangan ada tertib. Anggota mandi wajib satu tubuh je, mana ada tertib? Dia tak ada tertib. Buat soalan belik sikit, dia belik lah dia. Adanya mualak. Mualak tika mandi wajib, hukumnya sunat. Tertib tika mandi wajib, tak ada tertib. Adanya mualak. Mualak sunat. Dah memang mandi wajib tu selesai lalu dah. Takkan mandi wajib siapa aku putus mualak. Ada orang mandi wajib dia putus mualak. Dia bangun awal pagi sikit dia bangun, dia mandi wajib. Dia niat mandi wajib tapi dia basuh belah kepala je. Dia basuh belah kepala selesai, dia sambung tidur balik. Kemudian subuh kat arang, dia bangun semula, dia pun basuh belah tubuh. Tubik bilik air, tu tengok kepala dak basah. Dia gitu. Tu tengok basuh dak kepala natu baru ni, orang nikah ni. Basuh dak kepala. Dak basah kepala. Sebab dia tengok basah tubuh, kepala dak basah. Dak mandi wajib kata dia. Jangan main. Ada orang sampai peringkat dak semai subuh malam nak selepas daripada dia nikah. Malu nak mandi wajib dia kata. Sebab tu dia tengok. Yelah kadang-kadang bukan semua rumah bilik mandi dalam bilik tidur masing-masing. Rumah-rumah biasa-biasa ni sebilik mandi dapur tu ramai-ramai guna. Tengok dia takut orang kata dia mandi wajib, dia pun tak mandi wajib, dak semai subuh. Sedang molek. Rumah tangga sedang molek lah tu. Bukan kata berjemaah subuh tak semayang sebab malu nak mandi wajib. Padahal malu agak apa kau? Tu tengok natu tak malu dia kibah rambut. Tengok kaki beranak, kaki sama je beranak, mak tua dengan bini dia. Ada anak saudara dengan pak saudara sama umur? Ada? Anak saudara muda daripada anak pak saudara muda dengan mak saudara pun maknanya pak saudara muda dengan saudara pun ramai. Pelik apanya? Cerita panggil apa? Putus mualak lah, dia mandi sekerat-sekerat, putus mualak. Contoh laginya cerita bab berwuduk serta bertayamum. Mandi wajib serta bertayamum. Dia mandi wajib, tiba-tiba dia anggota di tubuh dia ada pembalut, ada seming. Contoh kita katalah dia accident, jadi di lutut dia pakai seming. Lutut dia teralih ke macam mana ke kita kata, maka lutut tak ada timbul masalah dalam bab wuduk sebab lutut bukan anggota wuduk, tapi timbul masalah dalam bab mandi wajib. Maka dia pun mandi wajib macam biasa, tetapi di lutut yang tak kata air tu sebab ada seming, digantikan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum. Faham tayamum ni? Sapu debu di muka dan 2 tangan. Jangan duk mikir sapu debu di kepala lutut tu. Fikir orang ambil debu sapu di kepala lutut tu sedang molek lah.
Tayamumnya sapu debu di muka dan dua tangan. Itu dia tayamum. Tak usah tanyalah. Buku mana pun tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Dia pun tayamum. Ganti lutut otak kata air ketika mandi wajib tadi. Mandi wajib macam biasa. Sebulan selepas daripada tu, seming tu dibuka. Seming tu dibuka. Seming ni kadang sebulan lama juga. Buka seming tu, yang mana bawah di lutut bawah seming tu dulu tak rata air. Maka dia kena perata air balik di lutut tu, sambung balik mandi wajib bila hak sebulan lepas. Ada mualat? Memang tak ada mualat. Sambung balik basuh air di lutut tu. Lepas tu niat dah sebulan lepas kan? Tak niat lah. Ambil air basuh di kepala lutut, hak baru buka seming tu. Tapi basuh air di kepala lutut tu kan tak ada niat dah. Mesti ada niat di hati. Buat apa tu? Sambung mandi wajib hak sebulan lepas, dak kata air di lutut sebab ada seming. Tak perlu mandi wajib semula. Kenapa kita mandi wajib dah kan? Cuma di lutut tak kata air, masa dulu ada seming. Kelepas tu seming tu buka, kita sambung baliklah basuh air di kepala lutut tu. Buat apa tu? Sambung mandi wajib hak sebulan lepas. Faham tak? Dia tak boleh lock lutut tu. Sebab apa? Lutut tu sebelum ni air tak kena. Tapi sementara sebelum air tak kena tu memang ganti dengan tayamum. Tapi selepas seming tu dibuka, kita kena sambung balik basuh di lutut kita yang tak rata, yang tak selesai ketika mandi wajib hak sebelum tu. Mualat ada ke tak? Memanglah mualat tak ada, lama dah. Tapi mualat ketika berwudu, mualat ketika mandi wajib hukumnya sunat sahaja. Ni buat buka je ni, buat buka masalah. Tertib mualat. Sebab ada orang keliru, tertib dan mualat dia keliru. Dia ingat benda tula, tertib mualat. Tertib mengikut susunan, mualat ni serta merta. Jangan cerah lama. Jangan cerah lama antara satu-satu anggota wudu yang kita ambil semayang. Itu mualat. Contoh kita kata dalam bab baca Fatihah, rukun qauli dalam sembahyang. Kita baca Fatihah, tertib adalah syarat sah baca Fatihah. Tertib, memanglah kena tertib. Mengikut susunan ayat surah Fatihah tu, itu adalah syarat sah ketika berwudu. Sebab kita, syarat sah ketika baca Fatihah. Mana tukul. Capung ngatuk apa ni? Jadi syarat sah ketika kita baca Fatihah. Dia rukun semayang ni, tiap-tiap satu rukun dia ada pula beberapa syarat untuk sah rukun. Kita kadang-kadang belajar rukun 13, kita belajar. Satu-satu rukun tu kena ngaji pula. Sebab apa? Satu-satu rukun tu ada pula beberapa syarat untuk sah satu-satu rukun. Contohnya syarat sah baca Fatihah, tertib. Syarat sah baca Fatihah, mualah. Tertib dan mualah wajib ketika baca Fatihah. Tertib jelas lah. Mualah wajib. Kalaulah kita tengah baca Fatihah, tiba-tiba bunyi gapa-gapa, kita pun berhenti bacaan kita tengah jalan, tak habis lagi baca, kita perhati dengar apa bunyi tu. Bunyi serai-serai dapur ni, kucing ke orang? Pintu dia nak kucing dapur. Kucing kau duk perhati. Bunyilah kucing. Kucing. Lepas tu boleh sama balik Fatihah? Tak boleh. Sebab apa? Putus dah mualat, dia kena ulang balik bacaan Fatihah. Sebab mualat ketika baca Fatihah adalah wajib, menjadi syarat untuk sah baca Fatihah. Kita katalah kita bersin ketika baca Fatihah. Kita bersin walaupun dalam semayang, sunat kita kata alhamdulillah. Walaupun dalam semayang, sunat kita kata alhamdulillah. Tapi jangan kata ketika kita setengah baca Fatihah, kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersin kita pun alhamdulillah. Bila kita alhamdulillah, kita selit bacaan lain di tengah tu, maka putus mualat bacaan Fatihah. Kita kena mula daripada awal balik Fatihah. Sebab apa? Sudah putus mualat kerana kita selit dengan alhamdulillah yang tidak berkait dengan sembahyang, hanya berkait dengan kita bersin.
Tapi berbeza dengan kita tengah baca Fatihah, contoh tarawih, kita makmum baca Fatihah awal sikit, tengah-tengah kita baca Fatihah, makmum waladdallin, amin, kita berhenti sekejap, kita amin, itu tak putus mualaf, sebab amin adalah sunat yang berkait dengan semayang. Kita sedang semayang, sedang baca Fatihah, tu imam sejadah, kita subuh pagi Jumaat, kita mari lambat. Subuh pagi Jumaat, kita mari lambat. Jadi kita baca Fatihah, tu imam dekat dan sampai tempat ayat sejadah. Sedang kita baca Fatihah tengah ni, imam pun sujud sejadah. Kita pun wajib sujud serta-merta. Kita bangun balik, sambung balik bacaan Fatihah. Tidak putus mualaf, kerana sejadah ini berkait dengan sembahyang. Dan kalau putus mualaf, dia kena ulang balik. Sebab baca Fatihah, syarat sah dia tertib dan mualaf. Itu rukun qauli baca Fatihah. Rukun qauli tayat akhir pula. Rukun qauli tayat akhir, tertib dan mualaf. Rukun qauli tayat akhir, tertib sunat, mualaf wajib. Ni cerita rukun semayang je. Tadi cerita wudu, mandi wajib. Ni cerita Fatihah, cerita tahiyat. Biasa je lah ni. Tasyahud akhir rukun qauli, tertib tasyahud akhir sunat, mualaf wajib. Mualaf wajib mana apa? Tengah-tengah kita baca tasyahud akhir, kita berhenti lama, kena mula daripada awal. Sebab putus mualaf ketika baca tasyahud akhir. Tapi tertib tasyahud akhir tu sunat sahaja, tidak menjadi syarat untuk sah baca tahiyat. Tertib sunat mana pula? Kita pun duk congak tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Orang kamu ada tertib? Ada tertib. Tu kau bimbo. Lepas tu sah dak baca tahiyat? Sah, sebab tertib bukan wajib dia ke baca tahiyat, sunat je. Mana apa? Kita tinggal sunat. Tapi jangan buat gini. Buat gini orang sebelah tengok, tahiyat apa pula ni? Congok-congok aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Hai orang kata mana pula dah ni, ngaji mana ni? Jadi balik belah gitu ni. Tertib sunat ketika tahiyat, mualaf wajib. Banyak benda juga kadang-kadang kita tak tahu. Tengok tahu belaka dah. Bahas mayang je. Ingat kita tahu belaka dah. Tak habis ngaji pekoh ni. Susah lah. Belajar. Akhirnya gitu. Gitu. Padahal royak dah sebelum ni tak ingat. Boleh ngajar benda sama je bila-bila pun. Boleh ngajar benda sama bila-bila. Sebab apa? Tak ingat-ingat. Bila royak, gitu ustaz padahal royak dah sebelum tu. Lupa balik. Kita balik semula ke wuduk kitanya. Tertib rukun wuduk yang ke-6, mualaf ketika berwuduk hukumnya adalah sunat. Tertib basuh muka, niat dah sebutlah, sebab niat muqaranah serta dengan basuh muka. Basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh dua kaki. Kemudian dalam syarah dia, tapi muka surat 46, muka surat 46 atas sekali dalam huraian dia. Dia muka surat 46 di luar tu, tu dalam bab lain dah. Tu fasal menceritakan perkara yang membatalkan wuduk. Tapi kita pergi pada syarah dia, muka surat 36 atas sekali. Dan tiada gugur tertib dengan sebab lupa atau lainnya, melainkan dua surah, dua keadaan, dua masalah. Ini rukun tertib tak gugur, walaupun kita lupa sekali. Lupa pun kena ulang balik. Tertib tetap menjadi rukun, lupa ulang balik. Dua masalah sahaja yang mana tertib tidak menjadi rukun. Pertamanya, apabila menyelam muhdis. Muhdis ni orang yang berhadas, orang yang berhadas kecil ke dalam air. Sebab kata berhadas, itlaq di sini mana berhadas kecil lah. Bila menyelam muhdis, mana orang berhadas kecil,
ke dalam air, diselang dalam air, sama ada air itu sedikit atau banyak. Air sedikit ni tak sampai 2 kolok, air banyak ni sampai 2 kolok. Dengan diniatkan niat yang muktabarah, niat yang dikira lah, saja kami wuduk ke, saja kami semayang ke, saja aku mengangkat ada kecil ke. Dan jika tiada berhenti di dalam air itu sekalipun, memadalah wuduknya, kerana jatuh tertib itu pada takdir jua. Jadi sekarang ni dia menyelang dalam air sikit ke air banyak. Dia kalau air banyak ni tak timbul persoalan, air banyak tak timbul persoalan. Yang timbul persoalannya dalam air yang sedikit. Air yang sedikit, air yang tak sampai 2 kolok, menyelang. Lepas tu niat ambil semayang dalam tu, warna kira. Dia kalau air ni air yang sedikit, dia menyelam sekalian tubuh dia, kelima-lima anggota wuduk dia ada sudah terselang dalam air tu. Dia niat saja kami semayang, maka terangkatlah ada kecil kepada 4 anggota wuduk. Dah jadi mustakmal air tu. Mustakmal kemudian selagi duduk dalam air tu tidak akan jadi mustakmal. Mustakmal ni apabila kita keluar dari tempat tu, air tu jadi mustakmal dah lah. Tapi masa duduk menyelang dalam tu, menyelang dalam tu, keempat anggota wuduk memang duduk dalam air, niat saja kami semayang, maka terangkat hada kecil di keempat anggota wuduk. Kena selang keempat anggota wuduk lah. Kalau selang muka dulu, lepas tu niat ambil semayang, terangkat hada kecil di muka, tangan nak masuk mustakmal dah, tak boleh nak masuk dah. Tangan nak masuk tak boleh dah. Untuk muka tu tak ada mustakmal, pusinglah macam mana pun dalam air tak ada mustakmal untuk muka. Tapi untuk anggota lain nak masuk tak boleh pakai dah. Untuk anggota lain tak boleh dah. Ini kita kata kalau seorang, 2 orang pun sama, dua-dua masuk dalam air yang sedikit. Padah muak ke nak masuk dua-dua? Air sikit tak bawa 2 kolon. Masuk dua-dua, nyelam molek-molek, niat serentak, dua-dua boleh mengangkat ada kecil. Kalau hok ni niat dulu, hok ni niat kediam, hok ni tak ada kecil, hok ni pakai mustakmal dah. Tak terangkat nombor 2. Tu hukum fiqh je ni. Nak nyelam dua-dua orang, nak air sedikit tak muat 2 orang. Kalau air banyak, 2 kolok, banyak ni 2 kolok lah. Tu dak timbul lah, berapa orang nyelam pun dak timbul tu. Kalau air banyak, air sedikit tu kira ni. Dia menyelang sekalian anggota wuduk, keempat anggota terselam, dia pun niat yang muktabarah, niat yang dikira tu lah. Walaupun dia tidak berhenti dalam air itu sekalipun, memadalah wuduknya kerana jatuh tertib pada takdir dia, pada kiraan dia sudah terangkat 4 anggota. Walaupun dia niat tengah dia tak nak lalu pun terangkat anggota ni, terangkat ada kecil di 4 anggota wuduk. Tapi kalau buat seumpama ni disunatkan, kita selang lama sikit, biarlah pada kiraan tu berpindah muka, tangan, kepala, kaki, olah kita timbul balik air, timbul balik muka kitanya daripada air tu. Sunat kita selang lama sedikit. Walaupun di sini dia kata dan jika tiada berhenti dalam air itu sekalipun, makna apa tiada berhenti? Dia selang, dia niat maka ada kecil, naik selalu, bangun selalu. Sebab apa? Nak boleh keniat ambil semayang tu lambat dah pulaknya, lemah dianya. Boleh terangkat niat ada kecil itu kok, ambil semayang pah dia tak lalu, sudah sempurna keempat anggota wuduk. Walaupun macam tak ada tertib takdir dipanggil, takdir pada kiraan saja, tapi disunatkan lama sikit. Sebab bagi pendapat Imam Rafi'i, kalau buat seumpama tu naik serta-merta, angkat tubuh sebetul air, tidak terangkat ada kecil, melainkan untuk muka sahaja. Sebab apa? Kena lock sikit anggaran lah, muka, tangan, kepala, kaki, baru kita naik. Sunat kita lock lama sikit. Sebab bagi pandangan Imam Rafi'i, pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, dan pandangan mazhab Hanbali, kalau naik serta-merta selepas niat tadi ni, tidak terangkat ada kecil, melainkan muka sahaja. Itu masalah yang pertama, yang tidak ada tertib. Tapi tak ada tertib pun tertib juga, cuma tertib itu dapat secara serentak.
Tapi dia tertib secara takdiri saja, secara kiraan sajalah. Sebab kalau tertib dia kena ada giliran, muka, tangan, kepala, kaki pun panggil tertib. Kalau serentak muka, tangan, kepala, kaki terangkat ada kecil, tak panggil tertib gitu. Sebab tu dia kata ini di antara satu daripada dua masalah yang gugur tertib dia. Masalah kedua pula, keduanya apabila mandi orang yang junub. Bila mandi orang yang junub, ni payah sikit ni. Bila mandi orang yang junub dan tiada sampai air kepada dua kakinya atau kepada satu anggota daripada anggota wudu, kemudian berhadas ia, maka baginya, mana harus baginya, ia membasuh kakinya dahulu daripada membasuh mukanya bagi wudu, atau membasuh akan kaki dahulu daripada barang yang kena basuh mukanya, dan terangkat kedua hadas daripada dua kaki itu dengan sekali basuh, maka gugurlah tertib pada dua surah ini. Dia gini, ni pelik sikit ni, payah nak faham pun payah. Sekarang ni ketika kita mengangkat hadas besar, mandi wajib, terangkat ada kecil dengan automatik lah kita kata. Terangkat ada kecil secara automatik. Sekarang ni ketika kita meratakan anggota mandi wajib, maka wudu terangkat dengan sendiri, tidak mengikut tertib wudu. Tak ada tertib di situ. Kita buat masalah je. Dia mandi wajib ni mula daripada kaki lah kita kata, dia sejuk. Mula dari kaki naiklah ke atas, masa air kena kaki, terangkat hadas besar di kaki dan terangkat ada kecil di kaki. Dia gitu. Terangkat ada kecil di kaki macam muka tak kena lagi air, dia tak ada tertib. Hadas kecil terangkat cara automatik, ketika mandi wajib dia tidak ada tertib. Tapi kita pergi pada masalah di cerita sini. Sekarang ni buat masalah pun payah. Sebab bila belah atas muka rata air, kaki kau rata air duduk bawah, kena kira mana? Mandi belunjuk, bubuh lah masalah orang pun. Dia mandi belunjuk, kita kata mandi belunjuk, disiram ke atas ni, ratalah muka. Tapi bukan ambil wuduk ni, mandi wajib. Rata muka, rata tangan, rata kepala. Terangkat ada besar, secara automatik terangkat ada kecil. Kaki dah kena lagi air, mana ada besar tak terangkat lagi di kaki. Mana wajib air tak sampai ke kaki laginya, ketuklah dianya ataupun disetuh kemaluan, maka batal wudu nisbah hak terangkat ada kecil di muka, tangan dan kepala. Mana apa muka, tangan, kepala berhadap kecil kembali. Tapi kaki tak kena lagi air ni mandi wajib ni. Kita ketika mandi wajib disunatkan kita mengekali air semayang. Kalau air semayang batal ketika kita belum selesai mandi wajib, disunatkan kita berwuduk lain. Disunatkan kita berwuduk lain. Sebab apa? Tadi kita mandi separuh tubuh, terangkat ada besar di separuh tubuh, belah bawah tak kena air lagi, tapi masa tu terangkat ada kecil di muka, terangkat ada kecil di tangan, terangkat ada kecil di kepala. Tiba-tiba batal wuduk, maka badan kecil baliklah muka, tangan dan kepala. Kita disunatkan berwuduk balik, barulah sambung semula mandi wajib. Ketika kita nak berwuduk balik ni, kaki tu tak batal lagi, sebab dia tak kena lagi, tak terangkat lagi ada besar dan tak terangkat ada kecil di kaki. Ketika kita berwuduk lain, wuduk balik, kaki tu nak basuh sebelum basuh muka pun boleh, nak basuh tengah lepas basuh muka pun boleh, nak basuh selepas kepala pun boleh. Hak kaki je. Hak muka, tangan, kepala tu memang kena ikut giliran lah. Nak ambil wuduk balik ni, ambil wuduk balik, basuh muka, basuh tangan, kepala, basuh kaki boleh. Tapi dia nak basuh kaki dulu pun boleh. Kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Tak ada tertib di situ. Dia nak basuh muka, lepas basuh muka, basuh kaki, basuh tangan, sapu kepala pun boleh. Dia tidak ada tertib di sini. Ni cerita masalah je ni. Pening tu. Sebab kita mandi ni sekaligus kena. Itu kalau kaki belum lagi terangkat ada besar beserta dengan terangkat ada kecil. Kita buat masalah lain. Ini bukan masalah di sini lah. Kita buat masalah lain. Sekarang ni dia basuh muka, basuh tubuh lah. Terangkat ada besar, terangkat ada kecil, muka, tangan dan kepala. Ketuklah dianya, maka batal lah wuduk. Bahagian kecil lah muka dia balik, tangan dia dan kepala dia. Tapi dia tidak ambil semayang, dia tak mengulangi balik berwuduk. Sebab sepatutnya bila batal wuduk ketika mandi wajib, disunatkan kita berwuduk semula, kemudian baru sambung balik mandi wajib. Dia tak berwuduk.
Dia pun terus mula kepada belah bawah. Itu belah bawah sampai di kaki. Sampai di kaki, terangkat hadas besar dan terangkat hadas kecil di kaki. Dah tadi bukan batal dah. Batal warna kaki belum terangkat lagi hadas kecil. Tak batal warna. Ke hak tak ada jadi batal. Sekarang ni muka, tangan, kepala sudah terangkat hadas kecil. Kaki air belum sampai lagi. Belum lagi terangkat hadas kecil ketika mandi wajib ni. Ketuk kitanya, takkan kaki batal juga. Kaki pun tak terangkat lagi hadas kecil kan. Hak batalnya muka, tangan dan kepala. Kemudian dia pun selesaikan mandi wajib sampai di kaki. Maka di kaki terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Mana apa? Kaki dia tidak berhadas kecil. Kaki dia ada wuduk. Dah kaki dia wuduk, muka tak ada wuduk, tangan tak ada wuduk sebab ketuk dah sana. Kepala tak ada wuduk. Selepas dah betul, ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala saja. Kaki dah secara. Dia terpelik sikit ni. Dalam kitab ni pun ada belaka ni. Atau comel kitab ni. Pelik dosa, payah nak faham rasa. Kita dah buat gini, kita mandi ikut dang je. Kediam ambil semayang. Cerita ikut dang kita tu. Kita nak mandi wajib ni disunatkan ambil semayang dulu. Ambil semayang dulu. Lepas tu baru kita mandi wajib. Lepas tu mandi wajib dah warna batal wuduk. Apa maksud batal wuduk? Lepas tu nak gahar, nak buat peratai, dah gahar ke belakang tangan. Gahar belakang tangan dah sudah sedap pula. Ayah lalu dia tidak ada kata, dia kata nak kena depan tangan juga. Kau anda lah tunya. Dia ketika mandi wajib disunatkan kita mengekali dalam keadaan kita ada air semayang. Tapi masalah tadinya di kaki dia terangkat ada kecil kemudian. Hak ketuk tu sebelum tu, maka kaki mana dalam keadaan dia ada air semayang di kaki. Mana apa selepas selesai mandi wajib, muka, tangan, kepala berhadas kecil, kaki tidak berhadas kecil. Maka ambil wuduknya, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tak perlu basuh. Walaupun kaki tidak ada pembalut sekalipun. Ini teka lah. Biasa teka dalam kitab. Masalah gapa? Kita ambil wuduk, kaki tak ada pembalut, kaki tak ada kasut kuh pun, kaki tak payah basuh pun. Ini masalah dia. Tidak jemput cari puca tu. Jangan pula salah faham. Ada orang salah faham. Sekarang ni kita mandi wajib, ketuk dia kata. Ketuk batal wuduk. Ke mandi wajib batal kau? Batal lah. Sebab kita terangkat ada besar, automatik ada kecil, terangkat sama tupang. Tapi bila ketuk, maka batal lah ada kecil yang sudah terangkat tadi. Lepas tu dia kata, kan kaigi kita siram pula air kan? Kan mandi wajib kan acak kali siram air kan? Bukan acak kali siram air. Berpuluh-puluh kali siram airnya. Kaki kan siram air pula. Air kena balik muka, kena balik tangan, kena balik kepala, kena semula kaki. Terangkat pula dah ada kecilnya dia kata. Oh ni salah faham ni. Dia sekarang kita bukan niat ambil semayang, kita niat mandi wajib. Terangkat ada kecil hanya tupang ketika terangkat ada besar. Faham tak? Berapa kali terangkat ada besar? Sekali je. Rata kali pertama itulah terangkat ada besar dan terangkat ada kecil. Rata kali kedua terangkat pula ada besar. Faham tak? Sekarang ni kita kata kita basuh muka sekali lalu. Sekali basuh muka ni terangkat ada besar, terangkat ada kecil. Lepas tu kita setuh kemaluan, batal wuduk. Kat kita siram pula. Dah siram pula air yang kedua, terangkat ada besar. Dah terangkat dah ada besar, sebab ada besar dah sudah terangkat. Maka macam mana hadas kecil nak tupang? Sebab hadas besar sudah tidak terangkat lagi. Sebab apa? Sudah selesai dah hadas besarnya. Bila terangkat hadas besar, rata kali yang pertama terangkat hadas besar, ketika itulah wuduk tupang sekaki. Bila wuduk batal, sekali lalu pula air ketika mandi wajib, itu sudah tidak mengangkat hadas besar lagi dah. Sebab apa? Sebab di tubuh dia sudah terangkat hadas besar dengan rata kali yang pertama. Rata kali kedua, ketiga hanya sunat saja, dia sudah tidak mengangkat hadas besar. Bila tidak mengangkat hadas besar, macam mana nak terangkat hadas kecil tupang tadi? Sebab ada orang ajar seumpama tu. Ada
ada masalah, dia kata setuh malam tak ada masalah. Kaki sirang, air kena balik muka, air kena balik tangan, kepala kaki, maka terangkatlah pulaknya ada kecil tu. Mau dia pakai gitu. Kita terangkat ada kecil, tupang ketika terangkat ada besar. Ada besar terangkat hanya rata kali yang pertama. Oh, itu disunatkan. Itu disunatkan lah. Habis dah buat tertib. Sebab tu dia kena ada syarah. Semua perlu ada syarah lah ke tak? Dia kalau pakai matang saja bermasalah sikit, sebab kita akan baca yang di dalam. Sebab hak di luarnya rekah je. Tertib mula muka, tangan, kepala, kaki, habis. Dalam syarah dia akan cerita masalah-masalah yang payah nak jumpa dalam kitab yang lain. Faslun, ini satu fasal. Dan yang membinasakan wuduk iaitu sesuatu yang keluar daripada salah suatu daripada dua jalan. Ini perkara yang membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Ni ada sikit soalan ni. Seorang hamba Allah yang mandi wajib, ketika mandi itu kakinya kena balut seming, maka dia tayamum tempat kena seming itu. Kemudian sebulan selepas itu dia buka seming, kemudian dia ratakan balik air di atas tempat balut seming tu di kaki tu. Di sini saya muskil, adakah sembahyang hamba Allah itu kena qada selama dia mengangkat ada besar disebabkan dia tayamum tadi. Dia masalah tayamum mengangkat ada besar tu dia tak kena qada balik. Cuma janganlah pembalut di anggota wuduk. Jangan pembalut di anggota wuduk. Pembalut anggota wuduk ditimbul masalah qada balik ketika tayamum ganti daripada wuduk. Tayamum ganti daripada wuduk. Sekarang ni dia masalah balut di kaki bukan anggota tayamum. Kaki bukan anggota tayamum. Tapi masalah jugalah sebab balut di kaki ni tak muqadha, dia kena balut tu ketika ada dalam keadaan dia tidak berhadap besar. Masalah juga. Tapi biasa balut di kaki bukan masalah mandi wajib, timbulnya masalah wuduk. Timbul masalah wuduk. Dia kaki bukan anggota tayamum. Kita berwuduk, lepas tu kita bertayamum. Kalau pembalut tu di muka, pembalut tu di tangan, muka tangan anggota wuduk pun dia, anggota tayamum pun dia, hak ni memang kena qada semata-mata. Tapi kalau kaki hanya anggota wuduk, bukan anggota tayamum. Kalau balut di kaki ketika ada air semayang, masa balut tu lah kejadian tu batal wuduk juga, maka tayamum dia tidak kena qada. Tapi kalau buku di kaki tu, masa doktor buku, masa di tengah nak sedar, wuduk tak ada, maknanya dia bertayamum, berwuduk bertayamum, semayang dia wajib kena qada balik. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita tidak ada qada. Wa imma balut di muka, wa imma balut di tangan, tidak ada qada di situ. Sesat dah. Susah kita ayat qada. Ingat molek awal tanganmu tu seminggu. Kena kira berapa bulan tanganmu seming, mu semayang, wuduk, tayamum, semayang, qada balik kemudian. Kau tak ambuh budak ni. Oh, kita dah lah payah nak semayang, kena wuduk, tayamum pula. Orang segar wuduk saja, orang sakit wuduk lagi, tayamum lagi. Lepas tu semayang pula kepada tu. Pak semayang kediang dia kata. Cambuh dia nya. Apa pendapat anda mazhab Syafi'i? Tidak ada qada. Janji dia semayang terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kemudian ada ni orang minta tolong sikit. Dia panggil apa? Kaji selidik. Saya bagi. Dia anak saudara syekh kita, dia ada buat kaji selidik berkaitan dengan ilmu palak. Berkaitan dengan ilmu palak, berkaitan dengan ni lah hak takwin kita ni. Dia minta tolong lah. Bagi-bagi minta tolong, ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit. Mana bagi-bagi peng ada di kertas tu. Lepas tu kita tuang dia cuma nak kertas je. Peng tu balik lah. Dia nak kertas je. Peng ayat pulang balik lah. Jadi minta tolong tanda sikit hak ada di situ tu pakai kaji sidik. Dia belajar ni di Uniza.
dalam berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan takwin kita itulah ilmu palak. Tak tolong sikit lah tanda lepas tu bagi balik kertas tu, insyaAllah. Cuma dia kata peng warna ke apa? Warna peng warna tu tak sama kali dengan kapek tu. Peng je tu, bukan tuang dah. Peng dia selalu beli je. Tanda-tanda waktu, lepas tu bagi balik lah, insyaAllah. Kita bagi masa sekejap lah, sebelum daripada kita bagi masa sekejap. Wallahu a'lam. Bismillah.